Alright, okay. Selamat pagi, salam hormat dan selamat datang ke Bicara Santai Geomatika University College. Kepada para penonton online sekalian, terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada setiap minggu. Yang sedang menonton siaran ini, jangan lupa share video Bicara Santai ini kepada kawan-kawan anda yang lain ya. Siaran pada pagi ini, anda semua bertemankan saya Ashikin sebagai moderator bersama panel jemputan kita iaitu Puan Azlina Johari atau lebih dikenali sebagai Teacher Ina, merupakan pengasas TFA Play School dan berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak. Alright, okay. Baik, sebelum kita bermula bicara bersama panel jemputan kita sebentar lagi, jom kita saksikan video korporat dari Geomatika. Geomatika was established in 2004 by the name Geomatika College of Technology. We are moving forward in recruiting international students and later changed our name to Geomatika College International up until we were upgraded to University College status in 2014. Being upgraded at University College status, we are moving forward in offering higher levels of academic programs such as degree and postgraduate courses. All programs are adhered to the audit control quality by the Malaysia Qualification Agency or MQA. We also achieved the ISO standard recognition for technical programs delivery to ensure its delivery quality is being maintained. Our aim is to produce future graduates that are competent in the industries and being the top choice among the industry players. We are a high-performance company under the Traju and been awarded in 2 consecutive years as Best Top 15 Enterprises in Malaysia. I can say we have a bright company prospect and outstanding total team achievement. Semasa saya berada di Geomatika University College, banyak membantu saya untuk siapkan dan membuatkan saya untuk senang bersedia untuk menyembahkan segala idea dan juga hasil kerja saya. Pensyarah Geomatika University College akan banyak membantu. Diorang semua sangat berpengalaman dan diorang tahu macam mana nak menarik minat pelajar untuk minat dalam bidang yang kita pelajari. Pembelajaran yang saya belajar di Geomatika ni bukan sahaja untuk di satu bidang saja. So saya berpeluang untuk mencuba bidang lain. Now our students consist of more than 27 nationalities, giving the global experience and exposure. We want to make the investment of our students worthwhile with us. Come and join Geomatika University College for a brighter future. Alright, okay, baik. Itu adalah sedikit pengenalan tentang Geomatika University. Untuk maklumat para penonton, di Geomatika University College yang terletak di Setiawangsa, Kuala Lumpur, terdapat 8 fakulti yang menawarkan lebih dari 40 program dalam pelbagai bidang bermula dari peringkat asasi sehinggalah postgraduate. Antara bidang yang ditawarkan adalah tanah ukur dan real estate, seni bina, kecantikan dan kesihatan, reka fashion, farmasi, pembantu perubatan, sains kesihatan, sains komputer, kewartawanan dan multimedia, perniagaan dan pendidikan awal kanak-kanak dan banyak lagi. Sila layari website Geomatika di www.geomatika.edu.my untuk maklumat lanjut atau hubungi terus Pegawai Kemasukan Geomatika di nombor yang tertera di bawah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita bolehlah bersantai dengan panel kita hari ini iaitu Teacher Ina. Para penonton sekalian, saya nak ingatkan kalau ada soalan yang nak tanya dengan panel hari ini, bolehlah tinggal soalan anda di ruang komen di bawah ini ya. Okey Teacher Ina, apa khabar? Assalamualaikum. Salam, khabar baik. Shikin, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat ke teacher? Mesti banyak teacher nak kongsi dengan kita hari ini kan? Oh, sihat Alhamdulillah. Banyak nak kongsi. InsyaAllah kita cuba Alright, okay.
Baiklah, kita mulakan bicara santai hari ini dengan latar belakang Teacher Ina. Teacher Ina boleh ceritakan sedikit background Teacher Ina dalam ECE, pengalaman Teacher Ina dan sebagainya. Silakan. Okay, thank you Shikin. Jadi nama saya Puan Azlina, tapi di Malaysia untuk dalam bidang ECE, mereka lebih kenali saya sebagai Teacher Ina. Jadi saya dah berada dalam bidang ni hampir 15 tahun. Saya cerita sedikit sejarah macam mana saya terlibat dalam ECE ni. Actually membuka center bermain adalah cita-cita saya pada usia 5 tahun dulu. Masa saya 5 tahun disebabkan nak berebut buayan, nak bermain, jadi saya bercita-cita akan buka satu play school. Sebab saya masa tu kecil, jadi saya selalu tak dapat turn untuk bermain buayan. Jadi saya nak dengan cita-cita bermain buayan tu, saya nekat untuk membuka TFA lah. Bukan, masa tu tak ada nama TFA lagi lah, untuk membuka play school. Kemudian by the time umur saya 10 tahun, mak saya memberi akan bersalingkan adik. Jadi dia mula membeli buku berkaitan tentang pendidikan awal kanak-kanak, di mana semua buku tu saya dah khatam dan masih lagi bersama saya sehingga ke hari ini. Dan juga saya tak ada masalah untuk dapatkan maklumat tentang tu kerana mak saya memang guru pendidikan awal lah, guru pemulihan, kelas pemulihan lah. Jadi by the time ambil SPM, tapi malang sekali result saya ke arah matematik dan juga perniagaan. Saya teruskan juga diploma dan degree dalam bidang perniagaan. Setelah bekerja dalam bidang forwarding selama 2 tahun, shipping dan forwarding dan juga warehouse selama 2 tahun, saya mengambil keputusan secara drastik iaitu berhenti kerja dan mengambil semula diploma Children's Child Psychology di UUM. Di sana saya berjumpa dengan insan-insan hebat lah. Antaranya yang saya masih kontak sehingga sekarang, salah satunya lah Dr. Hasnah Toran. This is your student, dan juga kemudian saya teruskan pengajian sehingga ke sekarang peringkat master lah, insya-Allah akan sambung PhD by the time akhir tahun ni. Jadi to be short, ECE adalah saya punya childhood punya cita-cita, dan kemudian terhasillah TFA Play School. Pada usia saya 24 tahun saya buka TFA Play School yang terletak di Setia Alam dan satu-satunya ada di Malaysia lah. Dan sehingga sekarang alhamdulillah saya sekarang berada di kebun TFA. Kebun TFA ni kita punya tagline adalah nature lab. The nature is your lab, di mana segala kajian boleh dibuat di sini lah. Tak kisahlah kajian sains ke, kajian sejarah ke, geologi ke, whatever kajian yang anak-anak nak buat, boleh buat di kebun ini yang seluas 1 ekar, terletak di Negeri Sembilan. Dan juga saya juga ada beberapa lagi coaching lain yang terlibat dengan coaching tadika taska dan lain-lain lah. Alhamdulillah childhood memories, cita-cita childhood kini menjadi reality. Jadi kalau ikutkan sebab Shikin tadi sebut terus cerita pengalaman, kalau nak cerita pengalaman saya rasa 3 hari 2 malam tak habis cerita. Tapi saya adalah seorang yang suka mengembara. Saya adalah backpackers sejak dulu lagi. Jadi saya banyak backpacking di seluruh dunia, tapi setiap kali backpacking saya akan pergi ambush di sekolah-sekolah yang terletak di tempat di negara-negara berkenaan lah. Yang paling banyak saya ambush adalah di Indonesia, iaitu Sekolah Alam. Paling banyak saya bekerjasama ialah Sekolah Alam Palembang dengan Ibu Eka, pun banyak saya belajar dengan beliau. Juga ada juga sekolah di Thailand, di Satun Thailand, sekolah di Vietnam, sekolah art di Cambodia, sekolah di Jepun, sekolah di Korea, ada banyak lagi. Di Indonesia sahaja saya rasa lebih kurang 20 sekolah yang saya ambush, termasuk Diniah Putri yang dah berusia 100 tahun lebih sekarang. Jadi selain daripada pendidikan formal, saya mencari ilmu dalam keadaan bermusafir lah, senang cakap bermusafir, di mana kita pergi menjelajah tanpa surat dari Malaysia. Tapi pergi berseorangan ke dengan tim? Ada kalanya dengan tim, tapi kebanyakannya dengan Aulia lah, anak saya Aulia.
Dia pandang pula. Anak saya Aulia yang kini berusia 5 tahun, dia dah ikut saya sejak usia dia 11 bulan lagi untuk kita pergi ambush tadika Taska, dan dia dah merasa sendiri masuk sekolah dekat Hokkaido, Japan tahun 2020. Masa tu musim salji. Tapi dia komplain sebab tak boleh main kat luar. Dia kata cikgu je suruh main kat dalam. Jadi dia pernah masuk sekolah dekat Nami Island. Bukan sekolah lah, actually ada aktiviti dekat Nami Island, dia punya library. Dia kata dia sangat suka yang tu. Kalau tanya sekolah favourite dia adalah di Jakabaring, sekolah alam di Palembang, dan juga sekolah favourite satu lagi ialah di Korea, di Nami Island. Itu favourite pada dia lah. Kalau favourite pada saya, of course Jakabaring di Palembang lah. Yang lain seronok juga, cuma mungkin di Palembang tu sebab dia nature school, jadi kena dengan saya punya saya punya minat. Jadi sedikit sebanyak kalau rasa on paper, rasanya ramai dah tahu saya punya on paper ialah saya ada master in educational psychology lah. Psychology. Betul. Alright, okay. Banyak sangat pengalaman Teacher Ina ni, 15 tahun. Saya rasa kalau nak cerita lebih panjang, tak cukup masa kita hari ni ya. Alright, okay. Baik. Terima kasih Teacher Ina atas perkongsian latar belakang dan pengalaman Teacher Ina dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak ataupun ECE. Alright, okay. Saya nak pergi kepada satu petikan ni. Pendedahan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS 2019 mendapati seramai 424,000 kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah mental. Adakah kita benar-benar yakin kesihatan mental anak-anak kita berada pada tahap yang tidak perlu dibimbangkan? Apa pendapat Teacher Ina? Boleh komen sedikit? Okey, jadi kita start dengan isu-isu berat, okey? Jadi kita akan start dengan isu berat. So saya akan sebut beberapa fakta yang mana kita dapat daripada pembacaan dan juga perkongsian orang-orang lain. Okey, jadi actually tentang kajian tentang emotional dan mental health ni dah berlaku di luar negara lama dah. Okey, kalau kata tahun 2014, 2004 di US, okey, mereka dah sebut dah yang emotional problem ataupun mental health ni dah terjadi 30 tahun yang dulu. Jadi tolak lah, meaning dalam lebih kurang tahun 70-an, di mana 70-an adalah di mana mereka mula mengurangkan bermain dan lebihkan mengawalkan akademik lah. Okey, jadi itu salah satu kajian daripada luar negara lah. Saya akan kongsikan kajian-kajian lain nanti by the time kita go through this live. Okey, jadi kalau tanya adakah risau tak risau, okey. Kesihatan mental dekat Malaysia yang dekat overseas tadi, dekat US tadi, dia increase by 70% untuk last 30 years daripada kajian tahun 2004, which is dia buat kajian tahun 30 tahun sebelum 2004 tu. Dia punya dapatan pada tahun 2004 dan dia dapati mental health tu dah decrease by 70% dan increase untuk emotional problem. Dia punya masalah tu mental health manusia, setiap manusia tu menurun. Maksudnya masalah mental health semakin banyak by 70% di sana. Okey, di Malaysia, di sana juga saya tak ingat tahun berapa, sekejap saya tengok saya ada tulis tak. Sebab di US juga mereka ada dapatan kajian mereka, salah satunya ialah 1 daripada 5 kanak-kanak mengalami masalah mental. Which is tahun tu dapatan ni 2004 juga. Cuma saya tak tahu kajiannya dibuat bermula tahun bila. Saya tak sure, mungkin 30 tahun, mungkin 20 tahun lah. Selalunya kajian akan dibuat 20 ke 30 tahun. Okey, jadi di Malaysia tahun 2017 ni kita nak dengar ni. Ni Malaysia, Malaysia. Ni dekat US ni, dekat US tahun 70-an dah nampak dah. Dekat Malaysia tahun 2017, the latest NHMS, dia akan buat kajian ni selalunya 5 ke 6 tahun sekali. Kajian di NHMS mendapati setiap 5 kanak-kanak ada seorang kanak-kanak mengalami masalah mental. Nak kata risau atau tidak, bayangkan 5 budak-budak, 1, 2, 3, 4, 5. 1 nisbah 5 lah kiranya ya, teacher. Yes, 1 nisbah 5, which is kalau dalam taska ialah pengasuh untuk kanak-kanak 2 tahun dan ke bawah, 5 pengasuh, 1 kanak-kanak. Ada seorang masalah mental, bayangkan. Dan ada kes-kes di Surat Khabar. Kalau perasan baru-baru ni di area saya, iaitu di Setia Alam, ada kanak-kanak yang merajuk dengan ayah dia dan berbasikal ke rumah neneknya sejauh berapa kilometer, tak silap saya 20 km, something like that.
Dia berkayuh basikal ke rumah nenek dia sebab merajuk dengan ayah dia. Okey, ada lagi yang adik kucing, ada remaja yang bunuh diri kerana mendapat hanya 69% undian di IG. Okey, remaja bunuh diri. Di KL ada kanak-kanak meninggal dijumpai oleh parents mereka pada pemegang tangga. Okey, di Banting kecewa sebab cinta, budak 13 tahun cuba nak terjun daripada bumbung, nak bunuh diri. Okey, di JB kanak-kanak 10 tahun dia cuba untuk terjun daripada, salah saya tingkat 19 sebab mak dia ambil phone dia. Okey, just ambil phone saja. Saya ingat masa saya kecil dulu, lagi teruk lah, kawan-kawan kadang-kadang baling batu, gurau-gurau kan. Dia just ambil phone ni, dia tak sakit pun, tak ada benda pun, tak siapa nampak, tak malu pun. Jadi ni depan kadang-kadang kita just handle macam tu aja. Kita ditegur dalam kelas. Masa saya kecil lah, saya ingat saya tegur dalam kelas salah kan, sebab saya seorang kinestetik lah, memang suka bergerak. Jadi benda tu tak menjadi ingatan sangat kepada saya. Jadi macam mana just ambil phone, which is very small thing. Sebab tu kita baca kadang-kadang orang komen ambil phone saja, tak. Mental kanak-kanak ni dia tak boleh handle benda-benda yang isu very small. Sangat-sangat kecil pun akan membuatkan mereka bertindak di luar jangkaan kita yang cukup bermain ni. Okey, dan satu lagi saya nak kongsikan, laporan daripada Talian Nur ended 2020 atau di akhir 2019, which is Talian Nur menerima 194 call daripada kanak-kanak yang mengadu mereka kesunyian. Kanak-kanak dari kanak-kanak sendiri. Ya, kanak-kanak call 15999. Saya rasa masa saya kecil dulu saya tahu nombor bomba 999 je. 999 betul. Itu pun takut nak call. Kalau call nanti takut nanti datang bomba kan, rasa bersalah kan. Kena tangkap. Jadi sekarang kanak-kanak call telefon 15999 seramai 194 call. Kanak-kanak call mengadu mereka kesunyian dan tak ada teman berbual. Okey, itu alhamdulillah mereka telefon Talian Nur. Yang talian lain kita tak tahu. Off record kita tak tahu talian mana. Itu sebab banyak masalah rise up, banyak masalah behavior, banyak masalah tak boleh nak settle anxiety, stress. Kanak-kanak tak boleh nak settle very small issue. Itu yang kalau mereka tersalah tersalah rujukan, itu yang akan sempang lah. Dan berbalik pada soalan Puan Syikin tadi, adakah kita perlu risau? Saya rasa kita perlu risau dan terus bertindak. Sebab kita tak nak generasi yang akan datang ni, generasi yang mana akan memimpin negara, generasi yang mana akan menjadi doktor pada saya ni bila dah tua nanti. Doktor-doktor yang zaman sekarang, zaman-zaman bayi anak saya ni yang akan merawat saya. Tapi kalau doktor sendiri, kalau kena rampas telefon lepas tu nak bunuh diri, saya pun rasa saya tak yakin nak berubat dengan doktor tu. Jadi our current sekarang, masa sekarang adalah our future in the next maybe 10 to 20 years. Okay, masa tu kita yang para advokasi, ECE, mungkin para profesional sekarang tak mampu dah untuk memberi petunjuk pada mereka untuk buat sesuatu. Yes, masalah mental is a very big issue. Sebab tu mental terletak sama penting seperti kesihatan fizikal juga. Itulah pendapat saya, panjang tak pendapat saya. Terlibat juga dengan macam mana kanak-kanak tu kontrol dia punya emosi kan. Maknanya bila sesuatu benda yang simple jadi tapi dia anggap benda tu rumit sehingga tak dapat nak kontrol emosi dia. Betul tak? Ya, betul. Sebab saya teringat satu benda dalam NHMS, ada satu rajah je. Dia ada buat kajian among student form 1. Okay, form 1 which is mungkin 12 tahun lagi ataupun dah masuk 13 tahun. Dia 12 nak ke 13 lah, which is dah lepas 12 lah. Dia ongoing kepada teenagers punya area lah. Kalau ikut Eric Erikson, itu another type of story lah. Okay, jadi di mana mereka mendapati 11.2% mereka yang berusia antara 12 ke 13 tahun ni, form 1 ni, mempunyai idea untuk bunuh diri. 9% mempunyai plan untuk bunuh diri dan 10.1% membuat percubaan untuk bunuh diri. Di kalangan kanak-kanak masih lagi kanak-kanak lah, kanak-kanak form 1, kanak-kanak berumur 12 ke 13 tahun. Ini
statistik di Malaysia, bukan di US, bukan di UK dan bukan di tempat lain. Dan saya nak share satu lagi, di Korea, sebab ramai suka K-pop kan. Okey. Di Korea di Korea masalah dia punya masalah kematian, bukan masalah kematian lah, insiden kematian, jatuh bunuh diri ni jatuh selepas daripada aksiden di jalan raya. Jadi statistik dia penyebab kematian adalah bunuh diri, adalah tempat nombor 2 selepas aksiden untuk kanak-kanak, untuk mereka remaja yang berusia 15 ke 19 tahun di Korea. Jadi kita tak nak kita mungkin nak follow Korea, nak K-pop or whatever fashion, should be okay selagi dia betul dengan kita punya ni. Tapi kita tak nak follow yang buruk-buruk ni. So yes, jawapan saya is a big yes. Yang mental health ni ialah sesuatu yang perlu kita ambil tindakan dengan segeralah. Alright, kadang-kadang kita ni sebenarnya tak sedar anak kita ni ada masalah. Kita anggap macam parents ni anggap normal je bila dia tengok anak dia macam misbehaviour sikit, dia anggap macam alright, okay, itu normal je kot, nanti dia akan okay bila besar. Tapi sebenarnya benda tu dah berlaku awal, cuma parents ni tak dapat kesan. And then dia fikir kebanyakan parents Malaysia fikir sakit mental atau masalah mental ni selalu berlaku pada orang dewasa. Sebaliknya kanak-kanak pun dah ada berlaku dah. Macam tadi saya baca statistik 424,000 kanak-kanak di Malaysia ada masalah kesihatan mental ya. Alright, okay, Teacher Ina, saya tertarik dengan tadi Teacher Ina cakap Teacher Ina adalah salah seorang Malaysia Play Researcher seperti yang kita tahu kan. Boleh tak Teacher Ina kongsikan sikit kajian yang terbaru dan dapatan kajian Teacher Ina? Okey, kajian yang terbaru saya bertajuk yang keberkesanan bermain secara tidak berstruktur, maksudnya free play terhadap peningkatan tahap tumpuan bagi kanak-kanak 4 ke 6 tahun. Okey, kalau nak ikutkan dapatan saya dan juga apa LR yang saya baca dalam tu memang sangat banyak, yang mana memerlukan lagi sekali 3 hari 2 malam untuk bercerita. Okey, tapi saya shortkan which is saya ada link synchronizekan dengan dapatan saya, which is emosi dan logik is closely connected. Maksudnya emosi kanak-kanak ni dengan logik adalah sangat connect. Okey, tapi saya nak sebut satu yang mana kebanyakan kita dekat Malaysia ni ataupun ibu bapa di luar Malaysia sekalipun, mereka menyangkakan tak apalah, kecil lagi, nanti dah besar okey lah tu. No, you are very wrong, okay? Neurologi, pakar neurologi dalam buku sains neurologi ataupun oleh neurologis mengatakan 95% perkembangan otak, sehingga 95% perkembangan otak terjadi di bawah usia 7 tahun. 7 tahun. Okay, kemudian akan catching up. Yes, catching up by the time umur anak tu sehingga mereka dewasa, within 25 ke 30 tahun. Then akan start to decrease. Selepas itu, which is kita need to maintain. Jadi kalau nak maintain benda yang sikit agak susah sebab memang wired akan putus. Sebab setiap individu lahir, baby masa lahir, dilahirkan dengan 100 bilion neuron yang tunggu untuk di-connect. Neuron connect. Nanti kejap lagi kita cerita pasal neuron ni. Okay? Jadi saya nak cerita sebab ramai yang menganggap it's okay, mereka kecil lagi. Nanti dah besar je orang tahu. Tak. Mereka dah besar, mereka takkan tahu. Ada kes di mana nak kata kanak-kanak pun tak berapa nak kanak-kanak, remaja berusia 18 tahun masih menyusu botol dan dia adalah normal. Dipanggil normal tu maksudnya masuk U, SPM banyak A, normal nampak on paper, but masih menyusu botol. Saya tak dapat bayangkan macam mana nanti dia berkahwin, nak berkongsi botol dengan anak dia ke. I couldn't imagine that. Bila dia nak travel, nak bawa botol susu, dalam flight tak boleh bawa botol yang ada susu, you kena tuang. Despite of anak dia tantrum, bapak je pula tantrum atau mak je yang tantrum, sebab that is not my daughter's punya, ni saya punya. Bayangkan dia punya ketagihan tu sudah macam tak logik lah untuk kita. Okey, jadi saya nak masuk yang kedua dapatan saya adalah
kekurangan bermain berkait dengan kegusaran. Yang ni banyak citation juga oleh individu di luar Malaysia, termasuk Peter Gray yang mana dia cite pada tahun 2015, di mana kekurangan bermain akan mengakibatkan kekurangan fokus dan akan mengakibatkan mental decrease lah. Okay, yang ketiga dapatan saya satu, yang ni adalah saya punya dapatan sendiri. Bermain adalah tidak berstruktur. Ada kadang-kadang kita a little bit confused tentang aktiviti dan bermain. Kita sangkakan aktiviti itu bermain, tapi actually bermain itu adalah solely bermain. Bermain semata-mata, tiada aktiviti, tiada kacau ganggu orang luar dan tiada apa-apa. Okay, jadi itu bermain adalah secara tidak berstruktur, which is baru support neuroscience punya dapatan, saintis untuk saintis punya dapatan, psikologis punya dapatan, ECE punya pakar punya dapatan dan lain-lain lah. Dan saya cite juga dalam saya punya kajian tentang ayat dari riwayat daripada Nabi, di mana Nabi pernah cakap, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memiliki anak kecil hendaklah bermain dengannya. Jadi maksudnya obviously dalam Islam dah kata 7 tahun dan ke bawah adalah masa untuk bermain. Dalam istilah lain selain daripada istilah sains je, EQ, whatever, cognitive, executive function, dalam istilah kita yang senang nak faham ialah membina jiwa. Membina jiwa anak-anak tu supaya nanti lagi kukuh dan lagi senang untuk mendapatkan ilmu yang lebih berat, iaitu IQ selepas usia 7 tahun. Lepas usia 7 tahun dalam Islam memang suruh anak-anak tu untuk dibetulkan, belajar dan juga mula diperkenalkan dengan segala peraturan lah. Okay, the last dapatan saya nak share daripada saya punya research adalah ketika kita buat research tentang bermain masa tahun 2018 saya buat tu, di mana kita dapati bila kanak-kanak bermain indoor, kanak-kanak tu akan fokus, sebab saya punya tajuk berkenaan fokus tapi bila outdoor, fokus dia meningkat 10 kali ganda. Dalam bangunan dia boleh meningkat, dia boleh fokus dengan satu mainan paling lama adalah 5 minit. Bila di luar, sebab saya ada pencatat kedua, saya catat ialah 52 minutes dan pencatat kedua saya catat ialah 55 minit untuk kanak-kanak fokus dekat luar. Hanya bermain dengan tanah dan daun. Dekat dalam dengan pelbagai permainan 5 minit sahaja untuk satu fokus mereka berikan. Itu sajalah dapatan yang saya kongsi untuk hari ini. Alright, okay. Saya rasa orang kat luar sana dapat banyak info-info ataupun maklumat baru tentang pendidikan awal kanak-kanak ya. Okay, Teacher Ina, terima kasih di atas perkongsian tersebut. Alright, okay, berbalik pada topik kita pada hari ini, iaitu bermain dan kesihatan mental. Apa kaitannya? Ramai yang tertanya kan Teacher Ina, boleh tak Teacher Ina kongsikan pada semua macam mana nak kaitkan kesihatan mental dan bermain? Okey. Okey, jadi macam yang saya pernah share tadi, baru tadi saya share, iaitu neurologis kata 95% brain develop sehingga pada usia 7 tahun dan ke bawah. 7 tahun dan ke bawah. Dia boleh mencapai sehingga 95% lah. The minimum ialah 90%. Jadi satu. Okey, kedua adalah satu lagi kajian daripada Dr. Karen Purvis. Tahunnya kalau tak silap saya 2000 something. Dr. Karen Purvis mendapati iaitu berdasar hanya dengan active movement iaitu bermain, satu synapse untuk menghubungkan otak, untuk menghubungkan antara neuron tu wujud hanya dengan 8 ke 12 repetition sahaja. Okey, melalui bermain. Okey, melalui duduk, hafal, whatever, benda aktiviti dan lain-lain, ia memerlukan sekurang-kurangnya 400 pengulangan. Kenapa saya kata pengulangan? Satu ialah untuk synapse tu menghubungkan, salah satu caranya adalah melalui pengulangan. Repetition akan trigger, bercantum. Jadi kalau dia berlari, of course lah dia akan lebih daripada 8 langkah kan. Mana ada budak berlari 2 langkah lepas tu stop kan. Dan dia akan berlari pop lagi. Bayangkan dalam masa 1 jam tu berlari tumbuh. Jadi ada banyak synapse dalam satu neuron tu bercantum. Itu baru yang berlari dari segi yang berlari tu. Itu belum lagi masa berlari tu dia melompat. Banyak. Banyak lagi.
Pajat lagi, lepas tu dia terjatuh dia bangun, lepas tu tak. Okay. Jadi even banyak saintis juga mendapati bermain ni memang the absolute food for the brain lah. Satu lagi, saya pernah satu parents TFA pernah berkongsi dengan saya, which is dia researcher under NIH. Okay, saya cakap thank you Mami Sophia. Dia pernah share satu masa dulu masa dia berada di overseas. Dia kata bermain ni, even dekat sana ada pembentangan masa tu, bermain dapat mengurangkan risiko untuk Alzheimer untuk orang tua. Okay. Saya tak nak sentuh banyak pasal saya tak nak sentuh banyak pasal itu sebab that parent very excited, message saya, WhatsApp saya, dia kata sebab tempat saya buat bermain, dan dia kata dia ada relate dengan orang tua. So dia kata warga emas dekat sana mereka banyakkan bermain, dan mereka hampir almost semua ke macam saya tengoklah, dia kata memang tak ada Alzheimer. Penyakit yang lupa yang kita panggil nyanyuk ke apa benda tu kan. Jadi macam dia actually correlate, berkait dengan fakta di mana yang otak berkembang, itu neuron yang kuat, lepas tu akan putus sikit-sikit. Jadi kalau otak sukakan pergerakan when you exercise, bila kita exercise, kita bukan saja exercise muscle kita. Exercise muscle tu, muscle tu itu terdiri daripada 7 sensories dalam Pyramid of Learning, William dan Schellenberger, which is my favorite rujukan. Okay, di mana ada 7 sensory yang kena cover. Bergerak bukan sahaja untuk bina muscle otot tangan, bukan. Okay, dia akan menghantar ke otak. Okay, ada vestibular, ada proprioception, ada olfactory, ada gustatory, ada visual, ada audio, dan juga ada tactile, iaitu sentuhan kulit. Okay. Jadi kalau nak tanya apa kaitan dengan tadi Pyramid of Learning, right? Tina? Yes, Pyramid of Learning. Itu memang favorite saya. Itu saya ingat tahun 1996. William dan Schellenberger dua-dua adalah wanita, power of woman sempat lagi masuk kan. Jadi ada satu lagi kajian daripada Shire, dia pun dapati, dia kata pada tahun 1990 cuma dapati di mana dekat US lah, dekat tempat dia buat kajian tu, di mana dia kata sand and water was taking out from the baby's room. Maksudnya baby dah mula tengok flashcard, baby dah tak settle dia orang punya sensory. Dan saya nak kongsi juga satu pengalaman saya masa berada di Diniah Puteri Padang Panjang di Indonesia, di Bukit Tinggi. Diniah Puteri tu sekolah yang daripada sudah berusia 100 tahun lebih. Dia sekolah tu daripada taska, tadika sehingga ke kolej perguruan. Sangat besar, dan sekolah tu saya tanya dekat dia, kalau dapat, sebab saya bos kan, saya tanya kalau dapat staff yang macam tak settle, sebab dia faham pasal kelompongan otak tu, tak settle dia punya zaman kanak-kanak, macam mana kita nak handle. Dan dia jawab macam mana? Dia kata walaupun cikgu tu, walaupun orang tu adalah lecturer college perguruan dia, petang lecturer tu perlu masuk ke kelas tadika dan taska mereka untuk bermain pasir, bermain puzzle dan lain-lain. Dan mereka cure masalah pergaduhan antara staff, masalah behavior staff dan lain-lain melalui bermain juga, which is very interesting for me lah. Benda tu saya pergi pada tahun 2016. Saya pergi sekolah tu pada tahun 2016 yang lalu lah, masa tu Aulia masih lagi baby. Saya bawa dia pergi ke sana, dan which is saya sangat kagum. Sekolah tu tak ada tak ada bilik guru, dan everything managed by the children itself. Dan sekolah tu ada pertukaran student dengan Finland dan Japan, dan mana dalam masa sama walaupun masih bermain dan juga project base, mereka masih mampu untuk untuk menghafalkan para hufaz. Anak-anak je masih lagi terdiri daripada hufaz, penghafal Al-Quran, dan boleh bercerita tentang Al-Quran. Mereka buat tadabbur tentang itulah. Jadi kalau nak kata kait bermain dan kesihatan mental, tu saya rasa dalam saya punya kajian tadi dah dapat buktikan lah. Salah satunya untuk below 7, play and movement is education lah. Banyak kita membayangkan education kanak-kanak bawah 7 tahun ni adalah seperti remaja ataupun student di college, universiti ataupun di sekolah dan lain-lain lah.
Tapi hakikatnya 7 tahun dan ke bawah they are hunger for play. Kalau kanak-kanak kata sebab pagi ni saya bangun tidur dengan satu iklan yang mengatakan ubat untuk kanak-kanak tu tidak hunger for play, untuk stop bermain. Okay, which is mengundang kemarahan saya, bukan sebab saya play researcher, sebab kenapa dia nak stopkan kanak-kanak play? Sebab kanak-kanak tu yang kalau kanak-kanak yang tidak dapat dikawal, yang sentiasa berlari ke sini dengan pelbagai masalah behavior dan lain-lain adalah kerana kanak-kanak tu kurang bermain. Otak dia bagi signal kepada badan, you need to move sebab bahagiannya you kurang. Awak kena sentuh tu sebab tactile you kurang. Ada under stimulate dengan over stimulate otak. Jadi macam bermain adalah tabiat kanak-kanak bawah 7 tahun. Dalam Islam dah kata, dalam neuroscience dah kata, dalam ECE dah kata, dalam psikologi dah kata, even dalam ekonomi pun baru-baru ni sahabat saya, thank you Puan Eni, jumpa dalam ekonomis yang di mana dia kata ekonomi adalah bergantung kepada bagaimana kanak-kanak bawah 7 tahun ni diberikan peluang. Okey, terdapat satu kajian yang saya baca under psychologist. Mereka kaji kanak-kanak tu berusia 4 ke 5 tahun. Mereka tengok kanak-kanak bermain, sekolah bermain dan juga sekolah yang academic oriented. Okay, dan bila dia follow kanak-kanak tu sehingga usia mereka 60 tahun ini bukan research main-main, ni sampai 60 tahun dia follownya. Jadi mereka dapati kanak-kanak yang bermain tadi di sekolah bermain, mereka kurang kurang masalah mental, kurang masalah behavior, bukan behavior lah, masalah yang ditangkap polis, setiap perkataan je ada masalah yang ada rekod polis, dan juga mereka lebih happy dan mereka punya umur lebih panjang berbanding daripada sekolah satu lagi lah, which is majority ada masalah ni, masalah rasuah, masalah tu, masalah ni dan lain-lain lah. So rasuah and so all that, benda tu terkandung dalam mental, yang bukan sahaja mental tu, jangan bayangkan mental tu masalah yang kita nampak dekat mata, tak. Kadang-kadang nampak macam saya cerita tadi, kes tadi, nampak normal, SPMA, masuk universiti tapi isap botol. Macam what are you doing? Okay, what are you doing? Takkan nak hantaran kahwin nanti botol susu, come on macam tu. Jadi kita sedang sentuh masalah mental yang sedang berleluasa sekarang ni. Kita tak boleh nak apa nama masalah mental, tak boleh. Kita ada banyak masalah mental. Kalau perasaan sekarang ada banyak anxiety, ada banyak yang dah check in ke psikologis, psychiatrist, ada banyak yang saya sendiri banyak handle case tu, walaupun saya adalah One Nature, saya berada dalam hutan untuk One Nature untuk kanak-kanak. Tapi ring call malam-malam, orang call Cina, saya menang sampai umur yang 20-30 tahun. Cina, saya nak orang dengar ni. Kata what happened Malaysia, benda ni masa saya mula-mula menciburkan diri dalam bidang ECE tahun 2006-2007 dulu, tak ada masalah ni. Masalah ni start muncul ialah pada tahun 2010, which is kanak-kanak dekat center pun ada masalah yang macam-macam lah. Macam dia tak bisu, tapi dia tak boleh bercakap. So kita nak panggil apa? Kita boleh panggil speech delay. But is it really speech delay yang sebab speech delay itu sebab nak bagi manis lah, tapi is it supposed to to happen? Ada kanak-kanak yang boleh berjalan tapi kanak-kanak tu perlu didukung. Ada kanak-kanak yang boleh makan tapi perlu disuap. Ada kanak-kanak yang boleh yang dah besar tapi perlu kita tunjuk ke arah. Nak pandang mana pun kena tunjuk sana. Tak boleh kerja packer sendiri. Sebab saya rasa dulu masa saya zaman kanak-kanak sampai ayah saya marah, semua benda kita nampak. Sekarang ni nak bagi tahu satu benda pun kita kena suruh je tengok. Which is very a sad future lah untuk sebab saya membayangkan anak saya kan. Anak saya akan besar nanti sebab anak saya adalah anak pramatang. Jadi saya punya perjalanan dengannya is not easy. Jadi kenapa yang normal masa lahir, kemudian kita tak kekang dia daripada bermain, and then lepas tu kita kena pergi terapi this and that untuk pulihkan, sedangkan ada banyak cara untuk elakkan benda tu, which is bagi dia bermain adalah holistik untuk satu otak ni, bahagian belakang, bahagian depan. Bahagian depan ni adalah executive function, kemahiran berfikir dan lain-lain lah. Jadi kalau nak tanya kesihatan mental dan bermain, saya rasa saya menjawab tak Syikin? Sangat menjawab dan banyak sangat maklumat yang saya dapat. Alright, okay, saya rasa macam
dalam musim sekarang musim COVID-19 ni, pandemik ni, saya rasa peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak memang akan menaik. Betul tak Tia Cina? Sebab kanak-kanak dihadkan untuk pergi ke playground, nak keluar rumah pun tak boleh. And then duduk dekat rumah pun parents dah ada yang work from home. More tu masing-masing dengan laptop sendiri. Kanak-kanak diberikan gadget untuk tengok. Jadi macam mana tu? Okey, so daripada PKP tahun 2020 dulu sehingga ke sekarang PKP balik. Okey, jadi yes betul, nak katakan di center saya saja pun banyak kita panggil regression, which is berlawanan dengan progression, which is kanak-kanak mula macam yang dah boleh bercakap biasa, kemudian tiba-tiba cakap pelat, nak duduk atas pangku ibu, tak nak makan nak bersuap. Lepas tu yang dah boleh berlari, takut nak berlari, yang boleh melompat, takut nak melompat. Even anak saya sendiri hari tu, kita dah biasa outdoor dan kita dah biasa masuk keluar hutan. All of sudden, tiba-tiba masa PKP tahun lepas tu, dia takut kepada bunyi air terjun tiruan. Which is kita dah pergi more than that lah. Kita dah pergi lebih daripada air terjun tiruan actually. Kita dah pernah pergi air terjun di mana? Di Cambodia, di Siem Reap yang sangat tinggi. Kita dah terjun pada atas, even kita dah paragliding semua. Tiba-tiba kita takut pada air terjun tiruan, which is called regression. So kita kena faham apa keperluan mereka dan bagaimana kita nak deal dengan benda tu supaya progres otak tu, otak kanak-kanak tu tidak terbantut dan tidak rosak lah. Alright, Tia Cina, saya nak sentuh sikit topik bermain. Kita pergi deep sikit ya. Dari apa yang saya dengar dan pengalaman sekeliling saya, ibu bapa biasanya beranggapan bermain ini perlu ada material. Barulah anak itu boleh main dengan sempurna. Contohnya kita kena beli set permainan. Katakanlah anak tu nak main set main masak-masak. Pergilah parents ni pergi beli mainan masak-masak. Nak pergi guna gelongso ke apa, bawa pergi tempat permainan dan sebagainya. Tapi dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak sendiri, kita tahu bermain ni dia ada berperingkat dan berbeza-beza dan tak perlu pun kita nak beli alat permainan baru untuk anak-anak kita, tapi anak kita dah boleh main dengan sempurna. Cuma parents ni saya rasa mungkin kurang aware ataupun macam pendedahan tentang isu ni. Macam teacher boleh komen sikit tak? Bagi pendapat sikit ke? Okey. Kalau nak ikutkan stage yang Puan Shikin sebut tadi, saya boleh kaitkan dengan stage of social play oleh Mike Drake Partons. Dia ada 6 stage of social play. Yang first, saya go through laju sikit. Unoccupied ialah masa baby yang di mana mereka bermain dengan memerhati sekeliling. Dia pandang sana, okey. Ada kadang-kadang pandang sana lama-lama ada apa? Tabu, ada kepercayaan kata dia tengok hantu tak. Okay, dia sedang unoccupied play, okay. Unoccupied play dan bukannya tengok hantu. Okay, itu adalah perkembangan anak masa baby lah. Roughly could be umur 1 bulan masa baru lahir, newborn sampai 1 bulan tu. Okay, kemudian the second stages adalah solitary play. Solitary play ialah dia bermain sendiri. Dia bermain dengan tangan je, dia bermain dengan kaki je. Start dia isap kaki kan. Lepas tu ada lagi tabu. Isap kaki, ada nak dapat adik. Main dengan tangan, masa ni adalah ibu ataupun penjaga perlu tarik mittens, keluarkan mittens, tak perlu dia nak main isap jari, tak perlu nak halang daripada isap jari. Itu adalah perkembangan yang memang fitrahnya atau tabiatnya memang telah disusun cantik oleh Allah ataupun yang Maha Pencipta untuk baby supaya mereka sucking. Sucking. Dia tengok tangan, dia isap tangan. Itu adalah kalau nak ikutkan daripada sensory, tactile ada, gustatory ada, olfactory ada, dengar ada, mata ada, tengok dan juga vestibular dan lain-lain lah. Okay, kemudian stage yang tu solitary tu bermula mungkin usia 1 bulan lebih sehingga mungkin 5 bulan ke 6 bulan lah. Okay, kemudian adalah onlooker. Onlooker ialah pada mana mereka melihat anak-anak lain ataupun adik-beradik lain ataupun orang dewasa dan mereka melihat dan tengok je. Lepas tu ada parents yang tak faham ataupun penjaga yang tak faham, pergilah main. Itu bukan. Itu belum lagi. Not yet, okay? Not yet, tunggu dulu. Okay, jadi dia masih di stage onlooker di mana mereka perlu tengok dulu. Belum masanya mereka join.
Okey, itu mungkin usia 1 tahun kalau dia memang hantar di taska, ataupun kalau dia tak biasa mungkin duduk di rumah mungkin lama sikit. Okay, onlooker stage. The fourth stage adalah parallel play, di mana mereka main sebelah-sebelah. Okay, mereka main sebelah-sebelah tapi mereka tak main bersama. Mereka main Lego yang sama tapi mereka tidak bermain berkongsi. Itu yang banyak terjadi, insiden gigit menggigit. Gigit menggigit, cakar mencakar, tarik menarik rambut. Okay, itulah stage di mana benda-benda ni terjadilah. Sebab mereka nak main sama tapi ada zone. Zone kau jangan kacau zone aku boleh kacau zone kau. Okay? Yours is mine, mine is not yours. Okay? Jadi itu adalah stage parallel lah, which is very normal. Okay? Dan kemudian akan masuk ke cooperative play. Cooperative play adalah stage di mana anak-anak tu bermain bersama tetapi mereka tak ada role yang ditetapkan. Okay, maksudnya dia main kejap-kejap jadi kucing, kejap-kejap jadi ni, tengah-tengah main masak-masak, tiba-tiba dia bertukang pula dengan masakan. So jangan kacau, itu adalah stage yang normal. Okay, selalunya selepas stage parallel tadi mungkin dalam age 2 tahun ke 3 tahun. Depends kepada bagaimana exposure diberikan kepada anak-anak tu lah. Then the last stage is social play ataupun cooperative play, di mana ada role. Di mana kalau kita perhatikan anak-anak ni, dia main ni, dia marah kalau kita keluar daripada role kita yang sepatutnya. Okey, jadi itu adalah stage dalam Patterns punya teori, which nama dia ialah, kalau nak Google, ialah stages of social play. Jika anak kita terlewat sedikit delay pada usia dah 3 tahun tapi masih lagi stuck dekat stage onlooker, jadi kita, apa yang kita boleh buat ialah bagi je bermain. First memang kita nampak macam yakin tak yakin, budak ni nak main ke tak nak, duduk berdiri sebelah pokok tak bergerak. 3 hari dah hantar ni, 3 hari dah bawa pergi playground ni, kat situ lagi anak aku ni, tak apa, it's a process. Okay, play adalah absolute process, bukan result oriented, it's a process. Macam mana kanak-kanak tu nak handle diri sendiri. Jangan ganggu proses tu, jangan paksa, jangan upah sesiapa untuk jadi kawan. Sebab ada juga orang nak upah kawan-kawan menjadi kawan-kawan anak-anak je. Okey, jadi tak ada research yang menyatakan kebaikan untuk formal education untuk start early before 7. Okey, tak ada. Banyak research cuba dibuat tetapi tiada research dapat membuktikan ia membawa kebaikan kepada anak-anak tu. Okey, jadi bermain adalah satu proses. Bermain stand solely itself is a process. Dan kalau ikutkan cadangan daripada WHO dan beberapa psikologis lain, anak-anak bawah 7 tahun memerlukan at least 5 jam bermain secara aktif. Boleh capai tak satu hari 5 jam bermain secara aktif. Okey, macam tadi saya baca yang Karen Purvis tadi yang melalui bermain sehingga 8 ke 12 repetition synapse akan berhubung. Satu lagi kajian saya nak cite, yang ni kajian yang memang favourite saya, iaitu daripada neurologis nama dia Sergio Pellis. Dia mengatakan dia menjumpai sesuatu tentang executive function bahagian depan, bahagian CPU otak manusia, di mana dia kata without play, ni dia punya citation, memang perkataan yang dia sebut, without play those neuron aren't change. Okay, yang ni dia kata pada tahun 2014. Okay, jadi Sergio Pellis mengatakan tanpa bermain, bahagian depan, bahagian thinking, executive function manusia tidak akan berubah, tidak akan connected, tidak akan berhubung. Jadi hanya satu-satunya play sahaja yang boleh menghubungkan bahagian hadapan. So banyak sangat sebut perkataan play hari ni. Saya dah tahu dah play mana satu saya nak cerita tadi, tentang bermain dan material kan. So tak ada material. Bermain tidak perlukan material. Kalau orang jual material, awak kena guna ni untuk bermain, orang tu maksudnya marketing. No, there is no material untuk play. Tak ada material. Kanak-kanak boleh bermain dengan satu batang kayu sahaja selama berhari-hari. Okey, kanak-kanak bermain dengan barang-barang dekat dapur, lesung mak je boleh main. Tak ada masalah, okey? Tak perlu bazir duit nak beli mainan. Tak perlu. Yes, kadang-kadang parents salah faham. Dia nampak anak je boring. So boring anak aku tak tahu bermain. Aku nak beli peralatan bermain bagi anak aku tak boring. Jangan. Sebab ada banyak kajian menyatakan boredom, keboringan, boring is bosan, kebosanan akan spark creativity. Boring akan spark creativity.
Yes, boring akan spark creativity. Otak perlukan boredom untuk dia spark lagi neuron yang lain untuk spark apa aku kena buat, apa aku kena buat. Nampak tak macam dulu masa PKP pertama, ramai berkurung dekat rumah, perasan tak masa tu berapa banyaknya wujud aktiviti dan juga resepi-resepi baru. Saya perasan sampai habis roti, habis macam-macam lah, habis tepung, habis dalgona pun dah macam-macam dah, apa benda dah macam-macam buat. Itu salah satu bukti tak payah nak buat kajian. Dah membuktikan kajian tu benar. Okay, boredom sparks creativity. Okay, jangan risau untuk anak boring. Boring is a very good thing untuk anak-anak ni merasa boring. So dia akan cuba buat lain. Anak-anak dilahirkan sebagai pengkaji. Mereka dah dilahirkan pengkaji, tapi yang merosakkannya orang dewasa. Saya nak share satu benda. Bila saya buat coaching ataupun saya buat khusus dengan para pendidik dan juga ibu bapa, bila masa saya suruh mereka lukis gambar, nampak tak, saya nak cerita betapa otak kita ni telah terlalu banyak drilling. Okay, bila masa saya kata okay, lukis gambar pemandangan, okay, semua orang pejam mata sekarang. Okay, cuba bayangkan lukisan yang berbentuk kampung halaman. Okay, saya potong terus. Okay, terus bayangkan yang ada bukit, betul tak, ada gunung kat belakang, ada rumah kayu, ada sawah padi, ada pokok kelapa, kalau hebat pun ada kucing, ada kereta, ada abang kat tangga rumah lah. Burung sikit. Okay, ada burung sikit bentuk M. Okay, jadi kenapa semua orang sekampung, saya nak tanya. Kenapa semua orang sekampung? Kampung siapakah yang korang lukis tu? Jadi bayangkan kita masih lagi kat dalam kotak tu. Kenapa? Sebab the creativity is not there. Sebab kita telah disetkan apple perlu merah atau hijau. Apple cannot be black or white or ataupun purple. Jadi kalau lukis pokok kena macam ni. Pokok tak boleh bentuk lain. Pokok daun mesti hijau ataupun coklat. So creativity is not there. Okay, even creativity pun gambar diberikan, kemudian kita cuma mengala, which is tak datang perasaan boring tu. Ada ditetapkan. Yes. Betul? Yes. Jadi macam mana kita nak jadi individu yang inovatif, nak jadi individu yang kreatif kalau kita masih lagi percaya apple must be red or apple must be green. Dan bila saya kata kampung halaman, semua orang sekampung. Semua orang, saya nak jumpa sangat siapa pelukis asal gambar kampung halaman, nak tengok kampung dia sama ke tak macam tu. Jadi macam what happen? Saya pernah buat kursus pada 200 orang. 200 melukis kampung yang sama. Diorang sekampung semua orang 200 tu. Lepas bila saya tanya, kampung macam ni ke? Tak, teacher, kampung saya bukan macam ni. Kampung saya tak ada pun sungai ni. Kampung saya kat sebelah laut. So kenapa tak lukis laut? Dan dia kata tak tahulah, bila teacher bagi masa saya bagi masa setengah minit untuk lukis. Tak sempat fikir, semua melukis gambar tu. Tak kisah. Khusus yang saya buat tu bukan pada ibu bapa, even kepada penjaga rumah yatim pun, mereka pun melukis benda yang sama. So dia punya mindset. Tengok tak, nampak tak macam mana kita nak kreatif untuk menyelesaikan masalah, untuk mengelakkan masalah mental. Kalau kita masih lagi berada dalam kotak, kita tak tahulah kotak tisu ke, kotak mancis ke, kotak mungkin kotak basikal ke, kita tak tahulah dia besar kotak tu. So bermain dan metode tak perlu ada peralatan, biarkan tiada peralatan, so kanak-kanak akan jadi lebih kreatif lah. Alright, okay, Cik Ina, thank you so much. Saya rasa banyak parents kat luar sana dapat info tentang kepentingan bermain pada kanak-kanak berusia 6 tahun dan ke bawah. Jadinya tak perlu beli mainan, kita tak perlu nak bazirkan duit kita untuk pergi ke beli mainan yang mahal-mahal. Sebaliknya kita boleh bagi je anak kita main apa je yang ada dalam rumah tu. Even cushion ke dia nak buat jadi. Alright, okay, Teacher Ina, saya nak pergi ke topik yang viral sekarang ni. Saya rasa baru 2-3 hari parents latest issue yang parents di Malaysia suarakan, iaitu pemansuhan cuti sekolah. Apa pendapat teacher? Ada efek tak pada kesihatan mental anak-anak mereka ni? Sebab bila cuti sekolah ni dimansuhkan, maknanya pembelajaran dekat sekolah yang duduk dan dengar pada
satu tempat tu makin dipanjangkan. Maknanya waktu bermain dia orang yang perlukan pergerakan aktif 5 jam sehari ni dah berkurangan. Okey. Ni isu panas ni. Isu panas okey tapi tak apa. Saya dah biasa handle isu panas. Okey, keberkesanan bermain pemasukan cuti sekolah tu dan ramai orang risau. Anak-anak duduk rumah main je katanya. Main je. Okey, jadi okey, satu ialah kesan PKP adalah regression di kalangan kanak-kanak lah. Bukan kanak-kanak sajalah, orang dewasa pun ramai juga regression, tapi saya nak tumpukan kepada kanak-kanak. Okey, saya rasa pemasukan cuti sekolah, kalau nak ikutkan umum tanya pendapat saya, pemasukan cuti sekolah yes or no, saya akan kata no lah. Cuti sekolah masih lagi perlu. Dan tapi saya nak tambah dan ibu bapa perlu memanfaatkan cuti sekolah ni untuk mengurangkan regression di kalangan kanak-kanak dan menguatkan bonding antara keluarga. Okey, jadi kanak-kanak saya tak rasa diorang cuti sekolah cukup sebab mereka ada banyak homework masa cuti sekolah dulu. Dan mereka masih lagi perlu kelas online dekat rumah, which is dah expose kepada gadget more than they need. Lebih daripada yang mereka perlukan dan lebih daripada yang mereka boleh diberikan, even sampai kanak-kanak taska tadika pun perlu hadap kelas online. Okay, obviously saya tak setuju tentang itulah. Jadi perlukah pemasukan cuti sekolah tu tak perlu masuk? Pada pendapat saya lah. Saya rasa kalau budak-budak sekolah nampak ni bersorak, yay, thank you Teacher Ina. Okay, you are welcome. Okay, saya bukan menyokong anda. Okay, saya nak ceritakan dari segi psikologi lah. Okay, jadi ini adalah sekarang adalah masa pandemik di mana everything bertukar, 360 darjah bertukar, di mana benda yang kita tak sangka, yang mana kita kena pakai. Sebab saya ingat dulu masa tahun 2009 saya bagi talk untuk taska-taska dan tadika-tadika di area Selangor, di mana saya cerita dekat TFA, every time masuk parents, anak-anak kena check suhu kat dahi, dan kita perlu check badannya demam ke tak, ada ada bintik kat mulut untuk HFMD dan lain-lain lah. Dan orang kata, boleh ke teacher, boleh ke buat macam tu, parents kejar masa. Dan that not normal things, it happens here for the current time. Dia terjadi sekarang, di mana bukan saja nak masuk taska tadika, anda perlu dicek. Even nak isi minyak, nak pergi masuk dalam isi minyak, nak beli nak beli air mineral pun korang kena cek suhu, dan korang kena rekod semua benda. Dan bila benda tu terjadi, dan kita boleh settle dengan benda tu tanpa apa-apa. Kalau dulu 10 tahun yang lalu benda tu jadi isu. Masa kita buat dekat TFA pun benda tu jadi isu. Orang lain kata macam mana TFA boleh buat, parent boleh tunggu, parent boleh beratur 15 minit untuk tu, sabarnya parents TFA ni. Tak, benda tu adalah keperluan. Okey, di mana sekarang adalah benda yang perlu. Yes, untuk merubah kepada benda yang baru yang kita tahu. Okey, sesuatu ilmu yang kita dapat tu, kita jangan terus tolak. Tak, kita cari apakah ilmu ni, peliknya ilmu ni. Saya nak cari apa betul ke tak ilmu ni. Carilah, Google boleh, berguru boleh, baca buku pun boleh. Okey, bertanya pun boleh. Jadi jika tanya pada saya kenapa saya tak setuju dimasukkan tu, ini adalah masa parents, ini adalah masa untuk parents. Sekarang pun kebetulan PKPB, okay, di mana parents boleh bawa anak-anak untuk melancong dalam kawasan yang dibenarkan, atau kalau guna kalau nak jauh sikit kena guna agent lah. Jadi boleh melancong dalam kawasan yang dibenarkan. This is the time untuk you create bonding. Keluarga dah suffer the whole year, dah regress, semua dah murung. Okey, mak pun dah tak tahu dah nak masak apa kat rumah. Betul. Jadi betul lah daripada pihak mak. Okey, mak pun dah habis idea dah hari nak masak apa ni. Nak masak roti dulu dah habis dah. Masa roti habis dulu dah semua orang masak roti. Saya ingat lagi. Semua orang dalam TFA punya tu masing-masing share masing-masing share resepi roti. Jadi macam saya rasa ketinggalan, aku seorang ni tak pandai masak roti ni macam tu. Sebab masa tu saya berada di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan roti masih banyak dekat Selangor. Roti habis. Jadi mereka terpaksa membuat roti untuk survive. Tepung habis. Sampai moripan pun habis. Sampai kena macam tu sekali. Sampai kata saya beli moripan dekat Seremban ni kena post kat sana. Dahsyat, betapa dahsyat dia, saya di pengedar moripan pula. Jadi
parents ambil kesempatan ini untuk create bonding yang hilang, yang mungkin hilang sebab regress, yang mungkin hilang sebab kita tak tahu sebelum ni. Okey, salah satu dapatan kajian saya juga ada 3 perkara yang boost otak, iaitu satu ialah bonding, kedua adalah play dan ketiga adalah nutrisi. Okay, yes, mak boleh masak lagi kalau nak, masak lagi whatever resepi yang korang dapat masa PKP tu, dan bawa pergi piknik tepi pantai, dalam hutan, mana-mana depan rumah pun tak apa. Okay, piknik, camping, whatever you want to do. Even kalau kata rumah saya flat teacher, rumah saya apartment, macam mana, tak ada masalah. Awak boleh camping kat mana-mana. Bonding is very, very, very important. Okay, ada satu quotation daripada satu pakar ni saya ingat. If parents have problem with their teenagers, with their teen, it means they already have problem with their toddlers. Maksudnya parents yang mempunyai masalah dengan teenager sekarang adalah parents yang memang dah ada masalah dengan toddler je masa anak-anak tu kecil dulu. So it's time, tiba masa untuk rapatkan diri, tanya pada anak, best tak sekolah? Siapa kawan-kawan baru awak? Ni macam ni. So it's time. Saya memandang sesuatu benda dengan satu hikmah yang sangat besar. Sebab salah satu hikmah yang saya dapat berdasarkan PKP ni adalah pembukaan kebun TFA sendiri. Kalau tak sebelum ni saya tak terfikir untuk mendapatkan kebun seluas 1 ekar ni. Sebab kita dah biasa outdoor. So bila tak ada outdoor, macam kita hilang idea untuk buat apa. So boredom saya melahirkan idea untuk mendapatkan kebun ni, which is sekarang ni ada ramai yang sudah dah datang. Dekat sini ada pokok, ada pokok buah-buahan, durian sedang berbunga, ada juga ada juga zipline, ada macam-macam lah. Jadi betul pada orang ramai tak? Kita boleh bawa anak-anak kita ke datang? Boleh datang, tapi bagi tahu saya dulu. Ya, sebab kita tak buka secara rasmi lagi, tapi memang dah ada yang datang pun. Dekat sini ada perigi, ada sungai, dan juga senang akses lah. Jadi itu yang saya kata, parents ambil advantage ni, ambil benda ni, okey, sebagai sesuatu hikmah. Okey, Tuhan tidak jadikan sesuatu benda tu tanpa sebab. Okey, kita pandang benda ni semua benda sebagai hikmah. Sentiasa bersyukur. Okey, tak ada istilah anak-anak ketinggalan ketinggalan sekolah, anak-anak akan menjadi tidak pandai. Tidak. Okey, anak-anak akan menjadi pandai kalau emosi mereka stabil. Mereka akan nak belajar jika emosi mereka stabil. Mereka akan ada willingness to learn. Okey, macam saya sendiri. Saya ada degree dan diploma dalam banking. Diploma in banking, degree dalam business management, logistik, transportation. Okey, kemudian disebabkan saya yang punya keinginan sendiri, saya ambil semula saya punya diploma children psychology, dan juga sehingga ke tahap master di mana saya biayai sendiri. Okey, saya bukan datang daripada keluarga senang. Okey, keluarga saya keluarga sederhana. Okey, jadi kita usaha sendiri macam mana nak tu. Even saya dah ada anak kecil saya memang saya tak dedahkan dengan gadget. Saya perlu ambil master, which is master you kena baca banyak kajian. Okey, macam mana ni nak buat ni? You kena buka laptop depan anak you, macam mana you nak buat ni? Tapi dalam masa sama saya kata anak saya tak boleh tengok gadget, tak boleh tengok laptop, tak boleh tengok TV, dan perlu bermain sahaja. Dan apa yang saya buat pengorbanan yang sangat, saya rasa macam sangat besar lah untuk saya. Macam saya pun tak sangka saya buat macam tu, which is kelas saya dekat KL. Saya pergi kelas awal, pukul 6 pagi saya dah pergi. Kadang-kadang pukul 5 saya dah pergi, saya solat dekat RNR. Dan saya dah tunggu dekat depan college tu, buat assignment pagi tu. Even malam balik, anak saya dah tidur, kita stay back lagi malam. Ada kalanya malam tidur hanya 2 jam sebab esoknya kena presentation. Jadi when there is a will, there will always be a way. Okay, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. So parents, kita lihat benda ni sebagai hikmah. So jangan kita kata kita penat, anak tak sekolah, anak tak belajar. No, pembelajaran bukan terhad dalam kelas sahaja. World is your school. Okay, pembelajaran sekolah tu adalah physically, okay, adalah material di mana mengumpulkan untuk kanak-kanak mendapat ilmu. Yes, dapat ilmu dekat situ. Tapi kalau tak boleh dekat sana, mereka boleh belajar dekat luar. Mereka boleh okay, saya cerita satu kajian kes dekat tempat saya di mana anak tu panjat pokok. Dekat atas pokok, anak 5 tahun kata, oh teacher, saya dah tahu dah kenapa burung terbang dekat atas dan burung tak terbang dekat bawah. Sebab dekat atas ni ada angin, tengok rambut saya, angin tiup. Jadi kepak tu membantu untuk tolak, angin tu membantu untuk tolak kepak dia untuk terbang. Dekat bawah je prefer untuk jalan sebab bawah ada gravity.
So untuk kanak 5 tahun untuk menceritakan tentang terbang ke atas, terbang ke bawah, itu adalah saintis itu bukan penemuan yang saya bagi. Itu adalah penemuan yang dia jumpa sendiri. Dan satu lagi yang saya jumpa adalah di Sekolah Alam Palembang masa kali pertama saya pergi pada tahun 2017 dulu. Saya berbual dengan kanak-kanak tengah main lopak air. Ada satu daun kering dekat atas lopak air tu. Sebenarnya awak buat apa ni? Maksud tu saya nak balik lah. Sebelum tu saya dah perhati dia orang main cacing. Dah 2 jam mereka main lopak air tu, mereka letak daun pula. Tahu tak jawapan untuk kanak-kanak tu berusia 4 tahun lebih, nak masuk 5 tahun. Jawapan dia membuatkan saya tersentak. Dan saya macam nak tahu sangat pasal sekolah ni. Apa yang diorang buat sekolah alam ni? Jawapan dia adalah dia kata, Ibu Ina, saya sedang bermain kapal. Nanti bila saya sudah besar, kapal ni ini akan saya buat letakkan di lautan. Okey, ni sekolah alam di Palembang sekolah di Palembang Palembang tu bukan kawasan laut, dia kawasan sungai dan dia cerita tentang laut saya akan letakkan kapal yang datar ini di atas lautan supaya nanti apabila burung terbang ada tempat untuk berlabuh dan berehat sebelum meneruskan perjalanan. Nampak tak? Budak 4 tahun sangat tinggi empatinya, memikirkan empati dia sangat tinggi. Yes, memikirkan side macam orang dewasa tak pernah fikirkan pasal burung tu punya letih lah apalah. Jadi macam okey, saya kata okey, lepas tu saya pun balik Malaysia. Kemudian bulan depan saya datang lagi sampailah 2020 last saya pergi sana ialah pada tahun last dia orang turun Malaysia. Dia punya cikgu turun Malaysia pada tahun 2019 lah. Jadi macam bermain ni memang akan melahirkan saintis untuk kanak-kanak. So jangan takut untuk bermain lah. Macam mana nak cakap, dia berkaitan dengan cuti sekolah lah. Sebab saya rasa parents takut untuk anak-anak tu lebih bermain. Tapi bermain adalah pekerjaan utama kanak-kanak. Kalau nak kata pakar kanak-kanak yang bermain, yang mencadangkan bermain, of course Einstein, Vygotsky, Piaget, banyak tak nak sebut. Memang semua mencadangkan bermain. Tak ada siapa mencadangkan memendekkan cuti sekolah, saya rasa. Okay. Betul. Alright, okay teacher. Okay. Dalam kita tak sedar rupanya dah 1 jam kita bersiaran ya di FB Live ni. Alright, okay teacher. So seterusnya kita dah tiba untuk sesi soal jawab. Okay, ada 3 soalan. Alright, okay, mari kita lihat soalan yang terpilih untuk dijawab oleh panel jemputan. Alright, okay, soalan yang pertama daripada Amir Irfan. Dia kata selalu kita tengok kanak-kanak seronok bermain bebas, macam tak ada masalah. Tapi ada kemungkinan tak kanak-kanak terdedah kepada kemurungan? Okay, kita selalu tengok kanak-kanak bermain macam tak ada masalah. Macam kita jugalah. Macam kita yang dah dewasa ni, ketawa-ketawa macam tak ada masalah. Tapi balik rumah nangis je kat bantal, okay. So sesiapa individu memang boleh terdedah dengan apa-apa kemurungan. Tetapi bermain ataupun merasa boring dan nampak tu dekat belakang tengah bermain. Nampak? Masuk sikit. Aulia tu. Ya, dia tengah panjat dinding. Okey, jadi adakah dia terdedah kepada murid? Yes, dia terdedah. Tapi kena ingat, bermain itu adalah satu cara yang sangat besar untuk memulihkan kemurungan berkenaan. Macam saya cerita tadi, even Alzheimer pun ada kaitan dengan bermain. Even terapi pun memang ada terapi bermain, dan juga bermain adalah pergerakan aktif dan tak pernah lagi jangan kita anggap bermain ni adalah bermain je. Okay, bermain ialah dia memberikan holistically kepada otak kita ni. Holistik kepada otak kita dan semua manusia. Even kajian yang pernah dibuat pada haiwan sekalipun, bermain tu adalah sesuatu macam cure untuk haiwan yang sangat stres. Okay? Jadi murung ialah murung, tetapi kanak-kanak yang sebab emosi akan ada pada semua orang. Tetapi bermain adalah cure untuk apa-apa jua benda yang murung tu lah. Alright, okay teacher. Soalan kedua daripada Muhammad Ihsan. Dia nak tanya sikit. Ada setengah ibu bapa takut nak bagi anak explore dengan nature. Contoh bermain dengan tanah, buat eksperimen sains, buat aktiviti teroka tumbuh-tumbuhan. Katanya risau jatuh sakit atau takut anak tu terdedah
sebab imunisasi tak cukup kuat. Jadi sebagai ibu bapa, macam mana nak atasi perkara ni? Okey, atasi anak ke atasi ketakutan ibu bapa? Adalah, tanya je. Okey, jadi okey, saya actually soalan ni pernah ditanya pada masa PTD saya, PTD di TFA. Saya tak ingat, mungkin 3 tahun 2 tahun yang lalu, di mana salah seorang parents yang berkait dengan tanah dan soil, tanah dan nature, telah memberikan jawapan satu fakta di mana dalam tanah ni sendiri, soil ni ada bakteria baik. Ada 95% bakteria yang bagus yang akan meningkatkan imunisasi, yang akan meningkatkan imun kanak-kanak. Okey, akan meningkatkan imun kanak-kanak dan manusia lah dan orang dewasa. Okey. Dan hanya 5% bakteria yang tak elok lah. Jadi itu salah satu fakta dari segi sains. Okey, jadi saya bagi dari fakta dari dalam bentuk Islam pula. Okey. Jika sebab banyak orang takut tanah ni, takut kotor, kita pandang kotor dan akan datangkan penyakit. Okey. Jadi kalau dalam Islam, jika kita tersentuh benda najis mughalazah, kita cuci dengan apa? Tanah lah. Jadi adakah tidakkah itu terbukti yang tanah itu sangat suci? Okey, jadi kita pun manusia dijadikan daripada tanah. Betul kan? Jadi kalau kita ketandusan air untuk ambil wuduk, kita menggunakan debu. Okey, saya pernah mak saya masa tu patah tangan dan saya tahu macam tayamum tu menggunakan debu yang ditepukkan, dan itu sebagai wuduk kita pengganti sebab tak boleh kena air. Jadi itu satulah. Jadi baru-baru ni pula tim TFA Home Academy ada share dalam kita punya tadabbur, di mana dalam satu surah yang saya ingat An-Naba, di mana dalam tu ada banyak cerita tentang alam, kebaikan alam, kejadian alam, di mana tanah ibu bapa tak perlu takut dengan alam ni. Alam adalah wujudnya alam adalah kerana diberikan oleh Yang Maha Esa, Tuhan. Okey. Tak kotor, tanah tak kotor, daun kering tak kotor. Okey, kalau dari segi sensory yang pyramid of learning yang segi 3 tadi, okey, segi 3 tadi adalah ada 4 stage. Yang stage bawah je sekali adalah stage sensory. Sensory tu adalah yang berkaitan dengan neuro dalam otak. Yang kedua dan ketiga adalah berkaitan dengan motor skill. Yang ke atas sekali adalah kognitif. Okey, jadi bawah tu sensory 7, sensory tu terkandung dalam alam secara semula jadi. Okey, anak saya sendiri, anak saya adalah pramatang dengan pelbagai komplikasi. Anak saya operation pada usia 26 hari sebab ada pintal sikit dia punya usus tu. Dan dia tak boleh tummy time. Okay, ini pengalaman saya sendirilah. Dan dia tak boleh tummy time, which is dia punya core bahagian vestibular sangat lemah. Dan dia tak boleh duduk sehingga usia 11 bulan. Baru boleh duduk tu pun kena disendal dengan beg ke dengan bantal ke apa. Okay, which is ada banyak sign of GDD juga, Global Delay Development pada dia. Okay, bagaimana saya tak pergi ke mana-mana terapi, dan saya hanya pergi ke dia hanya attend TFA dan saya buat world schooling. Okay, melalui nature dia okey. Jadi saya berikan dia duduk atas tanah, dia menyarap di atas rumput di kawasan Kuala Selangor, dia pergi ke pantai, main-main dan lain-lain. Itu bagaimana cure dia punya kelewatan development dia. Okey, jadi itu terjadi pada anak saya lah. Yang terjadi pada anak orang lain, banyaklah kes-kes di TFA yang kita handle. Majority cure ialah by nature. Jadi tak ada istilah nature adalah kotor, tak ada istilah takutkan nature. Nature ni dijadikan oleh Allah, okey? Nature ni bukan sekadar tanah, bukan sekadar rumput, bukan sekadar semut, bukan sekadar ulat-ulat dan lain-lain. Nature termasuk angin, udara, dan juga matahari, cahaya matahari. By standing saja bawah cahaya matahari akan boost otak, akan boost kulit, even akan menguatkan tulang. Okey, kita dah ada benda yang sangat free, belum pupus lagi dekat Malaysia, dekat dunia ni. So jangan persia-siakan benda yang Allah dah bagi, hikmah yang Allah dah bagi, kita kena grab, okey? Kita tak tahu bila benda tu akan ditarik, macam mana PKP sekarang lah. Dah tarik, tak boleh balik kampung. Dah tarik, tak boleh tu, tak boleh ni, tak boleh pergi kenduri. Tak boleh tak boleh konvo. Tak boleh berhari raya. Semua dihadkan. Kita tak tahu bila kita punya hikmah tu akan ditarik. So sekarang sementara dia masih ada dan masih wujud,
manfaatkan secara maksimum. Guna sepenuhnya yang Tuhan dah bagi ni. Mungkin satu hari nanti tak ada cahaya matahari dah. Kena guna cahaya yang tipu-tipu punya. Jadi macam masa tu barulah kita kalau lah dulu zaman mak dulu ada matahari baru kita menyesal. Jadi sekarang manfaatkan segala-galanya sebab benda ni while you standing in the nature pun you dah saya pernah buat live tentang macam mana hanya berada di kawasan pantai boleh boost 7 sensori itu, boleh menjadikan otak sangat pandai. Jadi jangan takut dengan nature. Sebab tadi soalannya ialah dia kata macam mana nak mengubahnya kan. Jangan ubah anak tu, ubah diri sendiri. Percaya kepada ciptaan Allah, percaya pada ciptaan semula jadi ni. Alright, okay Teacher Ina. Soalan yang terakhir, saya rasa Teacher Ina dah sering ditanya dengan soalan ini, gadget, isu gadget je. Okey, tapi saya nak tanya juga, apakah kesan gadget dari sudut positif dan negatif terhadap perkembangan kanak-kanak? Okey. To be honest, kalau tanya saya positif, kalau ini kita cerita bawah 7 tahun kalau tanya saya pada positif, saya tak rasa ada positif. Satu. Okey. Itu sajalah positifnya, tak ada. Okey. Jadi negatifnya ada banyak. Okey, saya rasa ada banyak. Dr. Pete dah share. Kalau dekat overseas memang banyak. Kalau dekat Malaysia kita selalu kalau nak follow boleh follow Dr. Ana Yasmin, iaitu penulis buku. Saya suka baca buku dia. Dia ada cerita tentang dopamin. Dalam buku tu senang nak faham. Okay, even anak-anak TFA pun boleh cerita pasal dopamin ni. Even budak 3 tahun, bila mak je buka telefon, ni feedback daripada parents sebab kita bercerita dengan anak-anak ni secara jujur lah. Bila mak je buka gadget, mami nanti dopamin keluar. Okay, dopamin tu apa? Okay, dopamin tu adalah benda baik jika ia berlaku secara nature. Okay, dia adalah hormon kegembiraan di mana dia akan keluar dekat otak ni banyak-banyak. Bila kita gembira, bila kita cuba lompat dan kita boleh langkah longkang tu, dopamin keluar. Yahoo, okay. Itu adalah dopamin which is very good untuk connecting the brain. Tetapi bila benda tu leaking, sentiasa keluar, benda tu akan jadi tak elok. Okay, perumpamaannya seperti pipe air. Pipe air bila kita buka untuk cuci tangan, bagus untuk cuci tangan. Tapi kalau pipe tu dah leaking, mungkin akan bagi karat, mungkin akan bagi dinding kotor, mungkin akan naikkan bil dan lain-lain lah. Jadi gadget ni ada banyak kajian dekat overseas. Okay, di mana mereka dapati dopamin ni meningkat ketika penggunaan gadget, di mana manusia suka marah, tak boleh bersabar, jadi kurang behavior je kurang dan lain-lain lah, which is sama dengan kesan penggunaan dadah. Mereka letak tulis tu dalam kajian tu. Bukan saya cakap, memang dia tulis dalam kajian tu sama dengan penggunaan dadah dia punya efek. Yang satu. Yang kedua, gadget tak cover 7 sensory. Gadget mungkin hanya cover untuk audio dan visual. Okay, gadget tak cover 7 sensory dan majority case delay yang saya handle dari tahun 2010, 2011 macam tu lah, 2013 lah banyak handle case delay adalah berpunca dari gadget. Okay, jadi pencipta gadget pun anak mereka tak main gadget. Boleh Google, anak ni tak main gadget sehingga umur 14 tahun. Okay, so tak ada kebaikan. So kalau kita dah takut anak ketinggalan teknologi, no, dia orang takkan ketinggalan teknologi. Kita dulu masa kecil pun tak ada gadget, tapi dah besar kita boleh cipta gadget tu sendiri. Tak payah nak gadget, kita yang cipta gadget tu sendiri. Time will come. Masa akan tiba bila masa sesuai untuk mereka bagi. Bukan saya terus menidakkan, tidak. Tapi untuk kanak-kanak bawah 7 tahun is absolute no untuk gadget. Gadget ialah satu pun punca masalah mental jugalah. Memang punca pada masalah mental sebab dia memang akan kurang bermain jadinya. Kurang bermain, duk sibuk bergadget aja kan. Jadi gadget bukan tertumpu pada telefon, laptop dan tu saja. Dia juga pada TV. Okey, ada banyak kes dekat TV yang ketihan. Ada yang datang dengan tangan berpusing, ada yang datang dengan kaki berpusing, ada yang stuttering, ada yang jadi takut. Nak takut tu biasalah. Ada yang tak bercakap tu adalah perkara biasa untuk gadget lah. Tapi memang banyak benda yang tak bagus daripada gadget ni. Okay, instead of gadget, kenapa tidak ibu bapa bacakan buku cerita, nyanyikan sama-sama. Nyanyilah lagu Twinkle Twinkle Little Star 100 kali sehari pun tak apa. Kalau ibu bapa tu tahu lagu macam anak saya selalu nyanyi lagu nyanyi lagu lagu apa-apa lagu lah, yang ibu bapa tahu. Saya tak tahu, saya bukan musical person.
apa-apa lagu, mungkin lagu masa bercinta dengan isteri dulu ke, bercinta dengan suami dulu ke, nak nyanyi sajalah satu keluarga. Tak ada masalah, okay? Tapi no gadget, please no gadget. Saya rasa memang saya di Malaysia ni dulu orang kenali saya sebagai inilah yang saya cakap advokasi tentang gadget banyak. Jadi sebab banyak sangat, even ada banyak kajian buat MRI, diorang scan otak, ada shrunken brain. Ada satu parents share dengan saya last 2 weeks ke last week di Malaysia dia ada yang otak mengecut disebabkan terlalu banyak gadget. Jadi di kalangan kanak-kanak. Jadi kalau dia kata, oh tak apa, anak saya pandai berbahasa Inggeris disebabkan gadget. Okay, berbahasa Inggeris dan berkomunikasi adalah dua perkara yang berbeza. Awak nak bercakap bahasa Inggeris macam parrot, tuan ajar, parrot cakap, ataupun nak berkomunikasi dua hala. Kita tanya, dia jawab, dan dia boleh berbual dengan sekali empathy dan juga behavior. Okay, itu hanya akan develop melalui bermain. Okay, jangan bagikan gadget. Jadi saya tak nak ada masalah mental disebabkan gadget. Memang ada, cuma saya tak boleh nak share. Kes tu agak PNC, tapi memang wujud. Memang wujud lah, sebab saya sendiri pun ada pengalaman ya, penggunaan gadget di bawah 6 tahun yang terlalu kerap mengakibatkan speech delay. And then dia tak aktif, dia punya motor skill dia agak slow sikit, which is kalau ikutkan 2 tahun ni kita dah boleh melompat, tapi dia tak boleh lagi nak melompat dua kaki dengan kukuh, nak melompat dan berdiri balik dengan kukuh. Terjatuh balik, lari pun a bit slow disebabkan gadget, sebab mata dengan tangan, and dia punya fokus hand eye coordination pun dah tak berapa bagus. Jadi saya rasa parents macam dah faham lah kepentingan bermain, apa akibatnya, apa kebaikannya bila anak kita kurang main. Jadi saya rasa perkongsian dari Teacher Ina ni sangatlah banyak yang parents boleh ambil. Okay Teacher Ina, terima kasih. Alright, okay, baiklah, kita telah sampai ke penghujung bicara santai kita hari ini. Sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, mari kita tonton satu lagi video corporate. Jom saksikan video tersebut. Realisasikan impian, cita-cita serta harapan, semua bermula di sini. Bersama anda setiap langkah, profesional dan beretika, meraih generasi yang berjaya. Teknologi pendidikan, pengurusan perniagaan, kesihatan, kecantikan, rekaan. Geomatika, kejayaan di tangan anda. Geomatika, GUC, Geomatika, kehidupan lebih bermakna. Geomatika, GUC. Alright, Teacher Ina masih di sini? Ada. Alright, okay Teacher Ina, ada tak nak kesimpulan daripada topik kita hari ini sebelum kita tutup sesi kita pada hari ini? Okey. Jadi mungkin saya akan boleh bagi kata-kata semangat pada parents lah. So parents, jangan takut untuk anak bermain, okey? Jadi istilah bermain sahaja, okey? Bermain adalah kerja utama untuk kanak-kanak bawah 7 tahun. Okey, dalam Islam ada sebut, dalam neuroscience ada sebut, dalam ECE ada sebut, dalam psikologi ada sebut.
dan hanya bermain saja yang mengembangkan bahagian depan prefrontal cortex, iaitu executive function, kemahiran berfikir seseorang manusia. Okey, tanpa kemahiran berfikir tu adalah CPU manusia. Kemahiran berfikir tak boleh lahir daripada mana-mana kursus motivasi ataupun mana-mana kursus whatever kursus anak tu pergi. Kemahiran berfikir hanya boleh lahir jika bahagian depan tu well connected. Okey, bahagian depan prefrontal cortex yang terdiri daripada tiga suku bahagian depan otak lah. Okey, jadi parents jangan takut untuk bagi anak bermain. Nampak macam kita risau sebab tak ada nampak macam benda on paper bagi anak tu main rumput, main pasir, main tanah. Tak. Tapi anak tu sedang belajar sains, sedang belajar geografi, sedang belajar matematik, sedang belajar bahasa, sedang belajar English dan lain-lain. Banyak dapatan ni dari bermain, okey. Jadi apa-apa saya berharap semoga bermain ni berkembang di Malaysia sebagaimana berkembang di negara-negara luar lah. Dan semoga masalah mental di kalangan kanak-kanak sekarang menurun, dan ibu bapa bekerjasama dengan pihak advocator seperti kita, dan pihak universiti dan kolej bekerjasama juga dengan advocator seperti kita untuk memberikan pendidikan awal kanak-kanak kepada guru-guru taska tadika ataupun guru-guru yang bakal mempelopori awal kanak-kanak di Malaysia terutamanya ke arah yang genuine ECE ataupun yang ECE yang betul lah. Jadi itu sahaja harapan saya. Terima kasih Puan Syikin. Alright, okay. Baiklah penonton sekalian, sekian sahaja siaran kita hari ini. Sebelum beredar, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada panel kita iaitu Puan Azrina Johari atau lebih dikenali sebagai Teacher Ina. Sudi berkongsi masa dia bersama kita, berkongsi segala info dan maklumat pengalaman beliau sendiri dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak. Dan dari pihak saya memohon maaf jika ada sebarang kesulitan kepada Teacher Ina. Minta maaf ya Teacher Ina. Terima kasih lagi sekali. Alright, okay. Sekian sahaja. Saya Ashikin, signing off. Jumpa lagi minggu hadapan pada hari yang sama, waktu yang sama bersama Geomatika. Selamat belajar dan maju jaya. Bye.